Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan situasi semasa isu gangguan bekalan air di Miri. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, Sahih. Berhubung dengan situasi bekalan air di Miri, kerja penyambungan semula paip utama yang membekalkan air ke Bandaraya Miri giat dilaksanakan. Setakat tengah hari tadi, pemasangan paip utama terbabit telah siap dan sedang diuji bagi mengenal pasti tiada kebocoran berlaku sebelum dibekalkan kepada penduduk. Mengesahkan perkara itu, Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, penduduk Miri dijangka mendapatkan semula bekalan air selewat-lewatnya malam ini setelah proses ujian tersebut selesai. Tetapi terpaksa mereka menjalankan kerja-kerja yang lain, ya, kerana paip ini baru siap. Jadi apabila kita membekalkan semula air itu, jadi paip itu memang ada kekotoran, ya. Jadi laku kerana mereka memerlukan buat flushing, ya, iaitu supaya air yang kotor itu kita keluarkan dulu semua, akhirnya sampai ada air yang bersih. Itu akan mengambil masa juga. Jadi kita bersabarlah. Mudah-mudahan kalau segala dapat dibuat mengikut jadual ini, mungkin malam ini kita boleh dapat air. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan sumbangan bersempena program Jelajah Kami Prihatin RTM Miri di Kampung Masjid Kuala Baram. Jelas beliau, kerja penyambungan paip mula dilakukan sejak 4 hari lalu. Malangnya pihak kontraktor berhadapan dengan hujan lebat menyebabkan proses baik pulih terjejas dan tidak dapat diteruskan. Walau bagaimanapun, katanya pihak Lembaga Air Kawasan Utara dan JPBB Miri bekerjasama menguruskan masalah krisis air dengan bekerjasama dengan agensi berkaitan yang mempunyai lori membantu penduduk yang terputus bekalan air. Lebih 85% penduduk Miri terputus bekalan air. Ekoran paip utama yang menyalurkan air ke Bandaraya Miri pecah pada Khamis lalu. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni mendahului senarai 16 teratas dalam pengundian ahli-ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB yang dipilih. Beliau merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut memperolehi 867 undi menerusi sayap Bumi Putra dalam sesi pengundian di Perhimpunan Agung PBB ke-15 yang diadakan semalam. Manakala undian kedua tertinggi diperoleh Menteri Muda Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Muhammad Razi Sitam merangkap Adun Saribas dengan 860 undi. Senarai seterusnya ialah timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan Unit Komuniti Awam Sarawak merangkap Adun Semop, Dato' Abdullah Saidul menerusi 836 undi. Turut berada dalam senarai ialah timbalan Menteri Pembangunan Infrastruktur yang juga Adun Serungjaya, Aidil Lariwo, timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Sarawak, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya. Seterusnya, Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman, Adun Daro Safi'i Ahmad, Adun Beting Maro Razaili Gapur, Adun Simunjan Oladris, Adun Kelaka Muhammad Duri dan Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusuf Abdul Wahab. Antara nama-nama lain yang turut tersenarai adalah Awangku Jinal Abidin Datuk Pangeran Jawa, Datuk Haidarhan Asgarhan, Muhammad Kamaluddin Muhammad Effendi, Muhammad Sadon Zainal dan Syed Hamzah Datuk Wan Hamid. Usaha Jabatan Penyiaran Sarawak atau RTM turun menyantuni golongan memerlukan menerusi program Jelajah Kami Prihatin. Sarawak FM RTM Sarawak amat dihargai. Pegawai Daerah Semarahan Anwar Daan berkata penganjuran program tersebut adalah pendekatan yang baik untuk mengetahui situasi sebenar di lapangan. Anwar Daan memberitahu dengan pendekatan turun padang membolehkan pihak yang mahu menghulurkan bantuan memahami kepayahan dan kesusahan penduduk kampung atau golongan memerlukan. Beliau juga berharap program serupa dapat diteruskan kerana masih terdapat ramai golongan yang perlu disantuni di kawasan Kota Samarahan.
Anwar berucap merasmikan program jelajah RTM Kami Prihatin Sarawak FM di Kampung Melayu Kota Samarahan mewakili Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang. Dalam pada itu, Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak Nurjihan Yahya yang mewakili Pengarah Penyiaran Sarawak berkata program berkenaan akan membolehkan RTM mendapatkan maklumat di peringkat akar umbi untuk diketengahkan terutama yang membabitkan masalah kehidupan rakyat agar dapat disalurkan segera kepada pihak berkaitan. Jelasnya, maklumat sedemikian akan membuka jalan kepada pelbagai bentuk bantuan untuk golongan memerlukan. Jelajah kali ini menyantuni seorang balu Suraya Mat yang kehilangan suami dalam tragedi menyayat hati di Baham Buaya pada tahun 2015. Yang ikut abang menaga, kami mengandung masa yang kami dapat tahu lah ada orang ada lelaki kami kena boyak. Ibu kepada 2 orang anak itu kini menyara kehidupan melalui jualan kuih selain bekerja dengan orang dengan upah RM500 sebulan dan sangat mensyukuri bantuan yang dihulurkan. Alhamdulillah lah, dapatlah mengingat kepada macam dengan anak-anak. Kan barang dah kena tu dah. Semua dah beragam. Wanita berusia 40 tahun itu turut berharap doanya untuk memiliki kediaman sendiri akan dimakbulkan Tuhan. Manfaatkan serta bantu sebar maklumat di kongsi jabatan atau agensi kerajaan melalui program berandau bersama komuniti, anjuran Jabatan Penerangan Malaysia khususnya di rumah panjang seperti di kawasan Sungai Sebungan Sebau. Menyatakan perkara tersebut, Pegawai Penerangan Pejabat Penerangan Daerah Bintulu, Pauline Sating berkata ia bagi membolehkan maklumat kerajaan disampaikan terus kepada penduduk. Ia ke batang amat sigi dekat ngerumbai ke penemu ke bisik nyadi kemaya arito. Laban mayuh utai baru ke nyadi dia tu. Jadi aku harap ia ke ceramah atau ke penemu ke dah datai tadi dah dikenatai tu tadi dikongsi kita lalu dikerembai kita lalu arinya kita uliah ngerapat ke kawul sama ada ari upis perintah atau ke agensi ke bisik datai. Pauline berkata demikian semasa program berandau bersama komuniti yang diadakan di Rumah Luyong Sungai Sebungan Sebau, Bintulu. Malah tambahnya pemimpin dan penduduk rumah panjang mudah untuk berkomunikasi secara terus kepada agensi berkenaan khususnya melibatkan keperluan penduduk seperti input pertanian atau jaringan komunikasi di kawasan berkenaan. Menurut Tuai Rumah Luyong, kawasan tersebut sering berdepan risiko banjir dan menghadapi masalah capaian komunikasi, berharap ada tindakan susulan oleh agensi berkenaan. Untuk uliah, kami minta sitik agak tiang bak ulu sungan tu. Leban pedakku sitik tiang badangan sungan, alu bedau bisi yang pu pemanja. Bak rumah-rumah dia sitik tang nak tu datai bak menua kami dulu tu. Pedia semat kami. Tek maya bisi penusah. Pada program tersebut turut diadakan majlis ngiling bidai yang merupakan simbolik berakhirnya sambutan gawai Dayak di rumah panjang terbabit. Kejayaan penganjuran Pesta Babulang dan Lumba Kerbau yang diadakan baru-baru ini membuktikan acara berkenaan berupaya memartabatkan budaya dan tradisi kaum Bisaya di Limbang. Perincian lanjut bersama wartawan Dalini Jupar Ali. Mengangkat tema segenau, sepanau, serunding dalam bahasa Bisaya yang bermaksud sehati, sejalan, sepakat. Ia dapat dilihat dengan kerjasama semua menjayakan pesta yang berlangsung selama 3 hari itu. Anjuran bersama Persatuan Bisaya Sarawak PBS, Pejabat Residen Bahagian Limbang dan Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak. Pesta ini mula diperkenalkan tahun 2003. Diadakan awal bulan Jun setiap tahun namun tertangguh 2 kali sebelum ini akibat COVID-19.
Dan memasuki edisi ke-17 penganjurannya kali ini di Batu Danau Limbang disifatkan amat luar biasa dengan sambutan daripada orang ramai. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar merangkap ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah menyifatkan pesta itu sebagai platform menghimpunkan komuniti Bisaya dalam satu acara berprestij selain menyatu padukan masyarakat pelbagai kaum di Limbang. Saya lihat yang tahun ini walaupun ianya baru bangkitlah selepas COVID kata orang, tapi saya perhatikan sambutan yang diberikan oleh rakyat kita di Limbang tentang ini amat nampak daripada sambutan diberikan ianya begitu meriah. Mencuri tumpuan acara pertandingan agak asal Babulang iaitu pencarian Ratu Cantik dalam kalangan gadis Bisaya. Budaya dan tradisi kaum Bisaya dapat dilihat melalui persembahan kebudayaan, pakaian, permainan selain makanan. Ditunggu-tunggu pertandingan Lumba Kerbau. Satu lagi acara mencuri tumpuan, pertandingan agak berdohong, iaitu pencarian ratu dalam kalangan wanita Bisaya berusia 40 tahun dan ke atas. Menarik bukan? Perasaan saya sebenarnya saya tak sangka dapat nombor juara. Mungkin tu rezeki saya sebab yang ikut pertandingan ni pun hebat-hebat semua. Yang mendorong saya adalah diri saya sendiri dan keluarga juga lah, adik, abang, anak-anak juga lah. Gembira lah, happy mendapat nombor yang ketiga nih. Presiden PBS Joseph Blandoy melihat pesta Babulang dan Lumba Kerbau berupaya menjadi ikon pelancongan domestik dan dapat dijulang sebagai tarikan utama pelancongan di peringkat antarabangsa. Tahun hadapan kita akan susun dengan lebih rapi, dengan persediaan yang lebih baiklah. Mungkin majlis tertinggi kita telah berbincang, mungkin tahun ini bulan Oktober kita sudah mula buat perencangan supaya pesta ini dapat seperti yang disebutkan tadi menjadi ikon Sarawak, ikon Malaysia dan bertaraf antarabangsa. Pesta Babulang dan Lumba Kerbau Bisaya Sarawak 2022. Acara berprestij berjaya menjulang kekayaan budaya dan tradisi kaum Bisaya di Limbang. Laporan Dalini Juparali, RTM. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.